Lebih 100 hari Kerajaan Perpaduan memerintah Malaysia diketuai oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan ini sudah pasti tidak mudah ditadbir, apatah lagi dengan fahaman politik yang berbeza sebelum ini. Pasti banyak persoalan yang timbul. Sumber kini mendapatkan terus penjelasan daripada sumber berhampiran dengan kerajaan ini. Ikuti temu bual saya bersama Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Datuk Seri Syamsul Iskandar. Saya lihat selepas 100 hari ada semacam semangat dan harapan baru yang ditunjukkan oleh rakyat. Kerana kita tahu bahawa 100 hari ini apa yang telah berlaku dalam politik negara di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar, banyak momen-momen yang penting. Pertamanya ialah kalau kita lihat dalam masa 100 hari, buat pertama kali seorang Perdana Menteri dipilih bukan daripada istilah perlembagaannya majoriti yang ada di Parlimen dalam satu parti. Dia melibatkan pelbagai parti, gabungan parti, di mana kita akhirnya menubuhkan yang dipanggil sebagai gagasan ataupun kerajaan perpaduan. Dan kita lihat, walaupun begitu, Perdana Menteri mempunyai keyakinan untuk menguji sokongan itu di Parlimen. Dalam masa 100 hari itu berlaku. Keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri diuji di dalam Dewan Rakyat dan kita tidak mendapat sokongan. Kemudian juga dalam masa 100 hari diberikan satu gagasan yang dipanggil sebagai Malaysia Madani. Dan dalam masa 100 hari juga beliau membentangkan apa dipanggil sebagai Belanjawan Madani. Jadi 3 momen yang besar, yang penting disempurnakan dalam masa 100 hari. Jadi kita bayangkanlah bagaimana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar mengemudi negara dengan menunjukkan kesungguhan untuk memberitahu kepada rakyat di bawah pentadbiran beliau dan kepimpinan beliau, kita tidak membuang masa, menunggu masa yang terlalu lama, dan kita akan berikan tumpuan sepenuhnya kepada pembinaan semula negara. Ya, kerajaan seperti yang saya sebutkan tadi, kita tidak boleh memimpin Malaysia dengan hanya bergantung sepenuhnya kepada Pakatan Harapan, kerana realiti politik selepas pilihan raya, rakyat tidak memberikan kita jumlah ahli parlimen yang mencukupi, ataupun 112 dalam arti kata jumlah yang sebenar. Dan sebab itu kita harus memikirkan apakah formula yang terbaik untuk memastikan kerajaan ataupun kepimpinan negara dibentuk, Perdana Menteri dipilih, diangkat, dan maka tercetuslah ide ataupun formula kerajaan perpaduan. Jadi kerajaan perpaduan inilah yang disempurnakan selepas pilihan raya, pasca pilihan raya, dan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri telah menunjukkan skill dan kematangan beliau sebagai ahli politik yang par excellence dengan memastikan 5 gabungan utama, dengan Barisan Nasionalnya, dengan GPS, GRS dan Warisan, bergabung dan membentuk kerajaan perpaduan. Dan dalam masa pentadbiran beliau ini, beliau menggagaskan apa dia sebagai gagasan Malaysia Madani. Dan Malaysia Madani lah yang sebenarnya akan dicerakinkan dalam bentuk polisi, dalam bentuk dasar, dalam bentuk hala tuju untuk dibawa negara ini. So saya percaya itu adalah satu benda yang penting. Kerajaan ini dinamakan kerajaan perpaduan. Gagasan yang nak kita bawa, visi yang nak kita bawa, konten pengisian itu adalah yang disebut sebagai pembentukan Malaysia Madani. Ya, kalau kita lihat penjelasan Perdana Menteri, beliau mengangkat tema Madani dalam erti kata maknanya membina tamadun. Madani ini ada akarnya yang boleh kita simpulkan bahawa kita mesti mengangkat Malaysia sebagai sebuah negara yang bermaruah,
dan bertamadun, civilized, kan. Dan oleh kerana Madani ini boleh dianggap sebagai asas perkataan Arab, tapi ia sebenarnya satu upaya, satu political will untuk mengembalikan semula Malaysia ke persada. Kalau dari segi konteks ekonomi, mengembalikan Malaysia sebagai the tiger of Asia, kan? Harimau Asia. Dan ini merupakan satu benda yang pada saya penting untuk kita sama-sama hayati, bahawa selepas daripada episod politik yang melelahkan sebelum ini, sekarang ini Malaysia di bawah kepimpinan PMX, Perdana Menteri ke-10, ingin meninggalkan landasan kelelahan itu untuk pergi ke sebuah kerajaan yang stabil dan membantu negara ini memulihkan imej mereka, imej negara ini, dan akhirnya akan berikan manfaat kepada rakyat. Dan ini ya sebenarnya yang lebih utama, kan, bahawa dalam pilihan raya, selepas pilihan raya, bila kita menubuhkan kerajaan, negara ataupun demokrasi, proses demokrasi ini mesti dilihat deliver, menyantuni, memberikan membantu rakyat, membantu memulihkan keadaan yang membabitkan ekonomi dan juga kehidupan rakyat. Ya, saya lihat itu kalau kita ukur dari segi secara objektif. Bagaimana caranya? Ialah dengan kita membuat beberapa kajian pendapat. Dalam istilah sekarang survey. So kajian pendapat ni tentunya akan ada pelbagai kaum, pelbagai kelompok, pelbagai umur, kan? Dan kalau kita lihat baru-baru ni dalam kajian yang dibuat oleh hampir kesemua badan-badan pengkaji dalam negara ini memberikan satu skor, satu markah yang pada kita munasabah. Misalnya kita lihat lebih daripada 80% rakyat Malaysia suka dan menyokong Madani. Kan? Cuma mereka mungkin belum memahami lagi sebenarnya apa konten Madani ini. Mungkin mereka lihat bahawa ketegasan Perdana Menteri untuk menghapuskan rasuah, misalnya, itu menjadi satu daya tarikan kepada pengundi-pengundi yang bukan Melayu terutamanya, merasakan bahawa okey, Perdana Menteri cakap tentang Madani, tetapi kontennya adalah untuk memastikan Malaysia kembali bermaruah. Kontennya adalah kandungannya mungkin melihat ketegasan untuk menghapuskan rasuah. Dan ini dan mengembalikan semula ekonomi dan sebagainya. Kerana kalau kita lihat antara optimism rakyat, tidak kira latar belakang kaum dan sebagainya, ada 4. Pertamanya, rakyat optimis bahawa bawah pentadbiran PMX Datuk Seri Anwar, ekonomi akan baik. Rakyat juga optimis bahawa di bawah pentadbiran Perdana Menteri, peluang perniagaan itu lebih baik. Maknanya kalau kita bercakap tentang orang Cina misalnya, yang majoriti merupakan peniaga, mereka melihat bahawa ini peluang untuk memulihkan atau menambahkan pendapatan mereka melalui perniagaan. Terdapat semacam optimisme di kalangan orang muda bahawa peluang pekerjaan akan jauh lebih baik. Semalam dibuktikan 10,000 yang datang mendengar dan ada temu Anwar semalam, kan, orang-orang muda dan sebagainya. Dan yang terakhir, perpaduan kaum. Rakyat optimis bahawa di bawah pemerintahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, dengan gagasan Madaninya, perpaduan kaum itu akan jauh lebih baik. Jadi 4 optimisme yang ada kepada rakyat hasil daripada kajian pelbagai pihak, itu sebenarnya memberikan dukungan kepada pentadbiran hari ini untuk terus pergi 100 hari lagi. Ya, kita telah sempurna 100 hari. 100 hari lagi ialah kita akan berdepan dengan satu lagi political battle, ataupun peperangan politik lah, quote unquote, iaitu pilihan raya negeri. Dan pilihan negeri inilah yang akan kita manfaatkan dengan memberikan messaging, campaign kepada pengundi-pengundi di Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu, bahawa kerajaan sekarang di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar dengan kabinetnya memang bersungguh-sungguh untuk membantu memulihkan Malaysia, dan kita harap pengundi di kawasan itu akan sama-sama memberikan dukungan, kerana alangkah eloknya kalau kerajaan
negeri itu senada dan selari dengan Kerajaan Persekutuan. Ya, saya fikir itu merupakan perkara yang adat lah dalam demokrasi. Dalam Dewan Rakyat, di sebelah kanan ada penyokong kerajaan, di sebelah kiri adalah pembangkang. Don Johor ini guna istilah pengimbang. Yang mungkin ada kebijaksanaan, tetapi kebiasaan dalam mana-mana negara demokrasi ada kerajaan dan ada juga pembangkang. Namun, yang menjadi pertikaian saya ialah walaupun dalam kegairahan Perikatan Nasional menggunakan segala medium untuk menyerang kerajaan perpaduan, yang menjadi pertikaiannya ialah di dalam Dewan Rakyat kita lihat ketika mana Perdana Menteri menggunakan sepenuhnya forum parlimen untuk menjawab, menjelas, menerang dan menyerang. Tetapi kita lihat ketika misalnya soal jawab dengan Perdana Menteri pada setiap hari Selasa, yang sebelum ni tidak ada mana-mana Perdana Menteri yang sanggup meluangkan masa selama 30 minit untuk berada di parlimen untuk menjawab apa jua isu. Tetapi kita lihat itu tidak berlaku dalam Parlimen Malaysia. Kan? Di mana ketua pembangkang ketika Perdana Menteri menjawab soalan pada setiap hari Selasa? Di mana Paguh? Di mana Marang? Di mana pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional yang kononnya lantang di luar menyerang kerajaan perpaduan? Tetapi ketika mana Perdana Menteri berada di dalam Dewan, dan Dewan Rakyat bukan Dewan warung atau sebagainya, Dewan Rakyat, tetapi mereka tiada di barisan hadapan. Jadi pada saya itu adalah dalam istilah orang putih dia sheer hypocrisy, kan? Kemunafikan yang pada tahap tinggi. Maknanya ada forum tapi tidak manfaat. Di luar berkokok, tetapi di dalam seperti tikus menikus. Jadi pada saya ini satu realiti yang harus menjadi perkara yang boleh membuka mata pengundi dan juga rakyat. Ahli Parlimen PH memang kita tahu sebahagiannya adalah orang baru. Sebahagiannya adalah muka lama. Dan yang baru ada sebahagiannya yang terus menjadi pemegang jawatan, Menteri Kabinet, Kepala Menteri Kabinet dan sebagainya. Jadi sudah tentu ini bukan satu perkara yang mudah buat mereka. Namun saya lihat misalnya antara menteri dan juga ahli parlimen yang baru, misalnya Menteri Pendidikan, yang berhormat Fadlina. Kita lihat prestasi beliau amat membanggakan, dan boleh saya katakan rata-rata kalau kita tanya guru-guru, mereka memang jatuh cinta dengan Cikgu Fadlina. Jadi ini merupakan satu perkara yang amat positif bagi kita dan tentunya akan menjadi satu rangsangan. Justru saya dan pasukan susu politik di bawah pejabat Perdana Menteri, kita sering melakukan engagement, melakukan perbincangan dengan ahli parlimen daripada Pakatan Harapan, sama ada bertemu di parlimen ataupun melakukan perbualan melalui WhatsApp, telefon dan sebagainya. Jadi untuk memastikan agar di dalam parlimen itu nanti ada soalan-soalan misalnya yang diutarakan kepada Perdana Menteri, itu merupakan soalan-soalan yang menjurus kepada hal polisi, dasar dan masa depan negara. Dan ianya kita lihat sedang berjalan dengan baik. Jadi secara purata saya lihat prestasi ahli Parlimen PH nampak membanggakan, namun tentulah terlalu awal untuk kita nilai, dan kita harap ruang-ruang yang ada seterusnya ini akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh Parlimen ini untuk terus beraksi, mempertahankan dasar kerajaan dan dalam masa sama memberikan isyarat yang jelas kepada pengundi bahawa mereka tidak salah pilih. Saya fikir itu yang sedang diusahakan oleh Perikatan Nasional untuk meremehkan apa yang dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan. Misalnya saya ambil contoh komitmen Perdana Menteri untuk memastikan agar miskin tegar tiada lagi pada tahun ini. 130,000 miskin tegar. Itu diremehkan oleh pimpinan Perikatan Nasional, terutamanya daripada PAS. Saya tak nampak dekat mananya memastikan mereka yang miskin tegar ni keluar daripada kelompok kemiskinan. Itu merupakan satu perkara yang tidak Islamik dalam konteks itu. Justru saya lihat apa yang cuba dilakukan oleh pimpinan Perikatan Nasional, mereka hilang arah.
ada isu-isu yang sepatutnya kita harus bersama. Macam isu kemiskinan. Kenapa harus kita berbeza pendapat untuk mengeluarkan rakyat Malaysia daripada masalah kemiskinan? Kerana sebahagian daripada Perikatan Nasional, mereka dulu pernah menjadi pimpinan dan juga menteri kabinet. Justru saya lihat semacam suatu keadaan yang tidak matang di peringkat Perikatan Nasional. Saya setuju ada isu-isu yang mereka cuba bawa. Itu kebiasaan pembangkang, mereka akan melaksanakan tugas mereka sebagai pembangkang. Tetapi ada isu-isu yang kita tidak bersama. Misalnya disebut di dalam Dewan Rakyat baru-baru ni, ketika Perdana Menteri membuat penggulungan kan, dan menjawab beberapa soalan, misalnya isu peruntukan untuk ahli parlimen. Itu dijadikan satu isu. Tapi Perdana Menteri jawab, dahulu ketika kita jadi pembangkang, peruntukan itu bukan automatik, tetapi diberikan hasil perundingan dengan kedua-dua belah pihak melalui dipanggil sebagai memorandum persefahaman. Ya. Justru saya tak nampak itu tak boleh dilakukan oleh mereka. Kenapa harus ambil pendekatan yang hostile dalam istilah itu? Walhal mereka sewajarnya memanfaatkan ruang-ruang yang ada untuk melihat bahawa mereka serve the people dengan mengambil pendekatan yang lebih bijaksana, melakukan perundingan dengan kerajaan misalnya, untuk memastikan agar mereka tidak sekadar berretorika dalam politik. Mereka betul-betul mahu laksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Ya, dalam masa saya sebutkan tadi, kita ada 100 hari, lebih kurang 3 bulan. Kita akui sebenarnya dalam konteks itu bukan satu perkara yang mudah untuk kerajaan perpaduan berdepan dalam pilihan negeri. Tetapi 100 hari satu tempoh yang panjang untuk kita terus melakukan penerangan, serang dan terang, ataupun terang dan serang, ya? Agar message yang disampaikan misalnya baru-baru ini oleh Perdana Menteri dalam Kongres Khas Keadilan yang meminta kita untuk menekankan aspek ikhtiar kerajaan dalam masa 100 hari ini untuk membantu rakyat. Misalnya petani, nelayan, pesawah dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang kita lakukan. Menu rahmah misalnya mendapat tarikan yang cukup luar biasa. McDonald pun ikut, ada menu rahmah. Ada bakul rahmah dan sebagainya. Jadi beberapa inisiatif ini yang telah dilaksanakan dalam masa 100 hari ini nampaknya telah mula mendapat tarikan. Jadi pada saya, sementara kita akui bahawa ia bukan satu tugas yang mudah, tetapi perlu diingat, kerajaan perpaduan punyai 100 hari lagi untuk terus berkempen dan memberikan mesej kepada pengundi-pengundi dalam negeri, ke-6 negeri ini, bahawa alangkah baiknya dan alangkah manfaatnya untuk pengundi-pengundi negeri-negeri itu mengundi parti yang akan ada sehaluan dengan kerajaan di peringkat persekutuan. Jadi saya fikir itu merupakan cabaran buat kita. Namun insya-Allah saya ingat kalau kita susun dengan baik, pada saya kita boleh lakukan. Ya, tata kelola itu kita lihat misalnya benda yang selalu disebut oleh Perdana Menteri dan menteri-menteri yang lain dan kepimpinan negara ialah masalah kebocoran. Benda yang selalu sering disebut oleh Perdana Menteri ialah masalah tempatan banjir, kali 15 bilion. Dan kita tahu bahawa projek itu tidak lagi melalui direct nego ataupun dipanggil tender terus. Dan kita lihat ada penjimatan yang boleh dilakukan mencecah hampir 1 atau 2 bilion. Ini jumlah cukup besar bagi negara yang perlukan dana untuk rakyat, terutamanya mereka yang masih lagi berdepan dengan cabaran sekolah daif, rumah-rumah di rumah sakit ataupun hospital yang perlukan pertolongan. Jadi ini perkara-perkara yang walaupun orang kata 1-2 bilion, tetapi 1-2 bilion bukan 1-2 ringgit yang boleh diselamatkan. Dan disebab itulah dalam pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar ini, daripada awal lagi beliau tekankan tidak mahu lagi ada kes kebocoran, tidak mahu lagi ada rasuah. Kerana kalau kita boleh selamatkan wang ini, ianya akhirnya pulang pada siapa? Pulang kepada rakyat untuk memulihkan negara, bantu negara dan sebagainya. Jadi perkara-perkara seperti ini di bawah kerajaan yang lama, kita lihat selain daripada masalah
ketidakstabilan. Oleh kerana mereka rasa tak stabil, jadi mereka ada semacam satu tendensi atau kecenderungan untuk membolot apa yang ada. Kan? Sebab itu dalam konteks ini yang perlu kita usahakan, yang sedang diusahakan dan alhamdulillah nampaknya berjaya oleh Perdana Menteri ialah untuk mewujudkan apa dia panggil sebagai kerajaan perpaduan. Dan kerajaan perpaduan ini bukan satu perkara yang mudah bagi kami. Kan? Saya sendiri misalnya pengalaman pribadi melawan Datuk Seri Zahid di Bagan Datuk. Kan? Tapi lepas kerajaan perpaduan, beliau jadi Timbalan Perdana Menteri. Jabat beliau di tingkat 4, saya berjabat di tingkat 2. Jadi bukan satu perkara yang mudah. Tetapi kenapa kita mesti bersama? Kerana kita yakin bahawa perpaduan ini sangat-sangat penting untuk memastikan negara stabil dari segi politik. Kalau stabil dari segi politik, kita lihat ada semacam satu kegairahan pelabur-pelabur luar untuk melabur di Malaysia, memulihkan ekonomi dan akhirnya manfaat kepada siapa? Kepada rakyat. Jadi kita harap rakyat dapat melihat perbandingan di zaman Muhyiddin, di zaman Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dan zaman Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Sangat ketara dari segi perbezaan sambutan dalam dan luar negara. Ya, persepsi itu akan berlaku kalau ada perkara yang sesuai dengan persepsi itu. Ya, misalnya, adakah dalam kes ini beberapa tokoh-tokoh politik yang sedang didakwa, kesnya ditarik balik? Tidak ada. Jadi persepsi apa yang dibina? Ya, saya fikir itu adalah merupakan satu propaganda songsang lah. Ya. Datuk Seri Anwar sering sebut soal negara hukum. Dan tak ada satu pun gabungan. Ya, misalnya ni pemilihan UMNO baru saja selesai. Tidak ada satu pun yang memberikan tekanan dan mesej-mesej yang berbeza dengan apa yang dihasratkan oleh Perdana Menteri. Menegakkan negara hukum, rule of law. Jangan pandang TPM saja. Ramai lagi sekarang ni berdepan dengan pelbagai perbicaraan. Tiada satu pun yang ditarik balik. Saya tak mau sebutlah, tapi ramai kita tahu. Kan? Justru jangan main persepsi yang pada saya songsang. Kerana dia tidak punya asas. Dia tidak mempunyai apa dipanggil legitimacy dalam konteks itu. So sekarang ni kita lihat Muhyiddin pula kena didakwa. Apakah kerana Muhyiddin didakwa maka dianggap sebagai pendakwaan politik? No. Siapa yang mendakwa? Peguam negara. Peguam negara ini zaman bila yang dia dipilih, yang dilantik? Zaman Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kan? Jadi apakah kerana itu kita membuat kesimpulan bahawa oh ini merupakan pendakwaan politik? Tidak. Sudah pastilah peguam negara mempunyai asas. Tidak kiralah siapa lantik beliau. Kan? Kerana itu merupakan satu prinsip yang sebagai prinsip negara hukum, rule of law. Seseorang yang punya jawatan punya tanggungjawab untuk melaksanakan tugas. Dan kita lihat itu telah dilakukan. Dan pada saya nafikan sekeras-kerasnya bahawa terdapat campur tangan kerajaan, campur tangan Perdana Menteri dalam apa jua kes. Kerana itu tidak berlaku dan tidak dilihat berlaku sama sekali dalam pentadbiran ini. Ya, saya ingat kaki tangan kerajaan, mereka yang berada di pegawai, mereka merasakan bahawa ini yang mereka dambakan selama ini. Mereka impikan. Bahawa sesiapa yang didapati mempunyai masalah dan sebagainya akan diambil tindakan. Akan dikenakan hukuman. Dan dalam banyak kali pertemuan, kerana setiap bulan Perdana Menteri akan bertemu dengan pegawai kerajaan. Mereka ini merupakan pillars ataupun pasak dalam perkhidmatan awam. Kan? Dan dalam setiap pertemuan itu, pasti Perdana Menteri akan selitkan tentang tata kelola, tentang memastikan delivery penyampaian yang baik kepada rakyat. Dia akan jadi masalah kalau ada rasuah. You bayar, I buat. You tak bayar, I tak buat. Kan? Jadi itu mesti kita elakkan dalam aspek penyampaian kepada rakyat. Kerana sebagai pimpinan, kita buat keputusan di peringkat dasar. Yang melaksanakan itu adalah kaki tangan awam, kaki tangan kerajaan. Pelaksanaan itu mesti dibuat dengan satu pendirian yang jelas bahawa kita mesti sama-sama terlibat untuk membangunkan semula negara ini, mengembalikan semula maruah. Jadi kalau itu menjadi amalan kita, tata kelolanya dipastikan betul, mereka yang mengawal duit, pastikan perbelanjaan itu dibuat dengan cermat,
dan tiada kebocoran. So saya tidak nampak bagaimana negara ini tidak boleh pulih menjadi negara yang kembali bermaruah. Jadi saya yakin perkara ini Perdana Menteri pun telah membuat secara jenaka bawah ini, kan, kita akan kembalikan semula duit negara biar banyak, barulah kemungkinan akan dikaji semula tentang kenaikan gaji dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu dorongan yang cukup baik untuk kekitangan awam, dan kita harap itu akan diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan agenda, dasar dan polisi kerajaan secara yang lebih baik, efektif, efisien kepada pengundi-pengundi yang juga rakyat Malaysia. Banyak pihak telah pun memberikan pandangan tentang dana politik, dan saya fikir perbincangan dalaman pun telah pun dimulakan untuk membincangkan bagaimana untuk mengurus dana ini dan sebagainya. Kerana kita tahu pembangkang juga mendakwa kononnya ini merupakan dana politik dan sebagainya. Saya fikir kita harus memberikan tumpuan kepada membantu rakyat terlebih dahulu. Itu merupakan fokus kerajaan pada hari ini. Negara model mana? Kita boleh ambil pelbagai model. Misalnya kalau kita tengok negara Jerman, dia mengambil pendekatan berapa banyak undi yang mereka dapat. Kalau sesuatu parti dapat 5% atau 10%, maka jumlah itu diterjemahkan dalam bentuk duit yang mereka boleh dapat daripada pembayar cukai, mana daripada kantung negara. Kan? Jadi model itu boleh saja kita kaji. Cuma adakah sesuai dalam keadaan sekarang, kerana kita punya perbandaran negara pun nak memberi tumpuan kepada benda-benda yang lebih penting, ya. Misalnya membabitkan kebajikan rakyat, nak memulihkan sekolah-sekolah daif, menjadi tumpuan lah maksud saya. Tapi apakah itu menghalang kita daripada mengkaji? Tidak. Kita ambil sikap yang begitu positif, menerima feedback dan meneliti undang-undang ni, kerana kita mahu bila dilaksanakan tidak ada lagi amalan rasuah. Jadi kalau besok dana politik aktanya sudah ada, rasa pun ambil lagi. So apa isu? Itu yang jadi cabaran kita, kan? Pada saya lihat Perdana Menteri cuba memberikan tumpuan kepada aspek yang lebih penting dahulu. Aspek tata kelola dan sebagainya. Dan bila itu berlaku, bila adanya akta ataupun undang yang regulate, yang mengawal dana politik, ia tidak akan jadi satu masalah lagi. Kerana tidak ada lagi amalan rasuah dan penyelewengan. Itu dapat kita benteras secara sampai ke peringkat akar ubi. Ya, pada saya itu isu yang lama dan berterusan. Isu pokoknya apa? Isu pokoknya ialah apabila kita amanahkan seseorang untuk memimpin, sama ada syarikat milik kerajaan atau syarikat berkaitan dengan kerajaan atau sebagai agensi, apakah pertamanya tokoh atau individu yang kita naikkan itu layak ataupun tidak? Punya wibawa ataupun tidak? Soal dia menyokong parti A, keadilan ke ataupun parti UMNO dan sebagainya, itu tentunya akan dipertikai kalau tokoh yang kita angkat itu tidak punya wibawa. Misalnya mereka mungkin ketua cabang tetapi tak kerti membaca, lantik sebagai pengurusi agensi, akan ada masalah kepada parti dan juga persepsi kepada rakyat. Jadi pada saya kita harus ambil sikap yang profesional dalam perkara ini. Ada ahli-ahli politik yang masuk parti, mereka juga seorang profesional. Kan saya sebelum masuk sebagai sosial politik, saya merupakan seorang peguam. Boleh saja memimpin, menjawat apa saja jawatan diberikan amanah yang berkaitan dengan guaman, yang berkaitan dengan perniagaan, kerana saya membuka firma sendiri. Jadi perkara-perkara seperti itu, pada saya kita harus lebih bersifat terbuka dan objektif. Penilaian kita harus bersifat objektif. Kenapa tokoh ini diambil? Kerana mungkin latar belakangnya, PhD-nya mungkin dalam bidang itu, dia mungkin layak kerana punya pengalaman dan sebagainya. Dan untuk Pakatan Harapan, kita tak akui bahawa sepanjang selama ini anggota kita, dia tidak terdedah dengan pengalaman-pengalaman mengurus organisasi dan sebagainya. Tetapi mereka sebenarnya walaupun tidak terdedah dengan menguruskan organisasi membabitkan kerajaan, tetapi mereka mempunyai profession masing-masing, kan? Kerana kita dulu membesar dalam pembangkang, kita bekerja sendiri, meniaga sendiri, dan apabila kita menjadi kerajaan, sudah pastilah peluang-peluang ini tidak salah untuk kita berikan kepada mereka yang betul-betul layak dan wibawa untuk memimpin organisasi
yang sama ada dimiliki oleh kerajaan, agensi dan sebagainya. Ya, pertama kita dah beritahu kepada rakyat komitmen kita kali ini serius. Apa mesej kita? Apa dia punya political action dia atau tindakan politiknya ialah pertama kita menubuhkan yang dipanggil sebagai Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Agak menarik kerana sekretariat ini pejabatnya di PWDC. Jadi saya yang Perdana Menteri yang telah puluhan tahun tak pergi PWDC terpaksa pergi untuk mengerusikan mesyuarat. Itu mesej yang cukup menyegarkan untuk rakyat. Maknanya kita melupakan. Dalam Islam putih, we bury the hatchets. Kita, lupakan, kita pandang ke depan. Kita tubuhkan sekretariat. Pimpinan parti semua hadir. Semalam, mesyuarat yang kedua. Dan semalam kita dah putuskan, insya-Allah dalam waktu terdekat, kita akan buat satu convention, satu perhimpunan untuk menghimpun ke semua pimpinan di semua peringkat sampai ke akar umbi dalam satu program yang penting. Agar mesej kepada mereka dapat disampaikan, dan yang paling mustahak ialah untuk pilihan raya negeri ini sudah ada semacam satu perbincangan awal untuk menyusun agar agar tidak berlaku pertandingan 3 penjuru. Biar satu lawan satu. Itu dilakukan dalam konteks mana memberikan keyakinan kepada rakyat, we are prepared. Rakyat buat keputusan untuk tidak bagi mana-mana parti majoriti, okey. Kita sebagai elit politik dapat mesej tu, but we work together. Alhamdulillah sekarang 148 kursi di Dewan Rakyat, 2/3 majoriti. Next adalah pastikan negeri yang akan kita hadapi pilihan raya ini dapat mesej ini, dan kita pun boleh tubuh kerajaan perpaduan ataupun kerajaan bersama ini di negeri-negeri yang akan kita hadapi pilihan raya. Ya, saya yakin kerana saya punya pengalaman 2 penggal sebagai ahli parlimen. 2013 saya jadi pembangkang. 2018 pilihan raya seterusnya kita menang dan saya menjadi timbalan menteri. Dan saya lihat bagaimana Mahathir memimpin waktu itu. Banyak perkara yang saya lihat unsettled. Terdapat semacam satu dipanggil ketidakpuashatian di kalangan gabungan waktu itu, sehingga melihatkan bagaimana berlakunya langkah syaratan. Selepas itu kita lihat bagaimana Muhyiddin mengurus pun sama. Begitu juga Ismail Sabri, kan? Cuma kali ini di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar, saya lihat apa yang beliau cuba lakukan itu benar-benar ingin memastikan kita dapat bekerja sebagai satu pasukan. Saya ambil contoh misalnya, tidak perlu tunggu terlalu lama, perkara yang diselesaikan adalah MA63, Malaysian Agreement 1963 yang membebaskan Sabah dan Sarawak. Pending beberapa tahun-tahun. Tapi bila masuk saja, pimpin sebagai Perdana Menteri, bincang dengan Sarawak, bincang dengan Sabah, selesaikan. Sarawak gabungan yang paling penting, GPS. Sabah juga penting, GRS. Jadi kedua-dua ini nampak kita, mereka lihat keikhlasan Perdana Menteri untuk selesaikan. Dan selesai. Maknanya majoritinya selesai. Sekarang ni tumpuannya untuk pastikan lebuh raya Pen Borneo, Sabah, Sarawak itu dapat disempurnakan dengan cepat untuk bagi keselesaan, kemudahan kepada kedua-dua rakyat di negeri ini, wilayah ini. Now, di Semenanjung pula kita lihat gabungan parti-parti telah pun disepadukan di bawah satu sekretariat. Kita bekerja bersama-sama. Jarang kita dengar di bawah pentadbiran sekarang ni fire, tembak-menembak antara menteri, timbalan menteri. Sebab semuanya dibawa dalam mesyuarat kabinet. Kalau tidak puas hati, kita bawa kepada Perdana Menteri. Susu politik. Saya sendiri sebagai susu politik kanan, setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali, saya mempengerusikan mesyuarat semua susu politik menteri-menteri untuk dengar feedback, dapat maklum balas, dan kita selesaikan dalam mesyuarat dengan cara yang tertib. Tak puas hati, bangkit dan kita selesaikan. Pada saya, disiplin ini, dengan adanya disiplin ini, insya-Allah kerajaan ini akan dapat bertahan, stabil, ekonomi baik, rakyat akan jadi sejahtera, dan cita-cita Malaysia Madani ini akan dapat kita sempurnakan.